Ni dah live kat Facebook. Kejap. Oh, belum. Hai Wan Syakila. Hai, Assalamualaikum. Salam. Salam. Hai Rahan, hai Doktor Hai. Swadi. Hai. Kita. Kita sudah live dekat FB. Jadi kita kongsi dululah dengan kawan-kawan. Ya, boleh. Kejap. Lain semua okey kan? Harap okey. 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 Kita mula tepat pukul 10 ya. Ya, boleh. Okey. Sambil kita tunggu view. Bolehlah sambil kita berbincang sambil minum kopi. Santai. Okey ke Kak sandakan sekarang? Okey. Setakat ni tiada masalah lagi. Ya. Ada kelas Masih ramai-ramai ni tu lagi dipanjang ada. panjang. Apa? Doktor? Tak. Tanya. Dia soalan sama juga. Apa kelas ramai-ramai tu dipanjang ramai-ramai ke? Bukan. Dia macam kluster yang dikumpulkan di satu tempat. Di situ berkumpul ramai-ramai. Nama dia mungkin kluster ramai-ramai. Oh. Aku fikir nama dipanjang tempat dia ramai-ramai ramai-ramai. Bukan. Yang setakat ni yang paling dekat kluster surat tu lah. Oh, kelas surat. Pos laju. Tapi sekarang dah boleh bebas bergerak ke atau masih apa? Dia ada lagi SOP juga lagi. Ada SOP. Ya. Macam dalam satu kereta kena 2 orang je. Oh, okey. Masa PKP hari tu lah, tak boleh lebih dua orang satu kereta. Ya betul. Tapi kalau dari Sadakan, kalau nak pergi bandar lain ke apa, boleh ke atau tak boleh keluar lagi daripada daerah ke macam mana? Setakat ni memang
tidak boleh keluar dari daerah lain. Dalam sandakan saja. Oh, okay. Sandakan saja. Betul. Itulah. Saya pun ada pelajar daripada Sabah pun tak boleh balik Penang. Pun dekat Tawau kalau tak salah saya. Pun tersangkut juga. Critical. Pasal balik mengundi hari tu, lepas tu terus tak boleh balik lagi. Sianya. Itulah. Jadi dah pukul 10 dah. Kita boleh mulakan? Boleh? Okey, Assalamualaikum Boleh. dan selamat pagi. Kawan-kawan Waalaikumsalam. yang menonton live ini boleh sebarkan lagi, kongsi kepada kawan-kawan lain. Saya akan buat penerangan sikitlah tentang siri webinar Cahaya ni. Siri webinar Cahaya ni ini merupakan siri yang pertama dan mungkin akan ada siri-siri yang akan datang untuk dijadikan program under Cahaya Society. Tentang Cahaya Society pula, Cahaya Society ini sebuah kolektif yang melakukan advokasi pendidikan dan apa-apa boleh jemput ke FB Cahaya Society lah untuk tengok aktiviti kami. Okey. Jadi saya akan mulakan dengan panel pertama kita iaitu Wan Syakila. Hari ini tajuk webinar kita ialah Mampukah Pendidikan Membuat Perubahan. Jadi saya akan bertanya kepada panel kita yang pertama, Wan Syakila. Apa pandangan saudari tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini? Okey, baiklah. Terima kasih kepada Cahaya Society, komrad kita, rakan kita disandarkan yang menjemput untuk siri webinar ni. Pertama kali aku fikir dah banyak kali, tak tahu pula ini siri pertama. Okay, so perkenalkan, aku Wan Syakila, graduan dari UKM tahun 2016, kemudian bekerja sekarang dengan Borneo Comrade sudah 2 tahun lebih, sejak tahun 2018. Okay. Jadi tentang tajuk forum pada pagi ini, mampukah pendidikan membawa perubahan? Dan sebenarnya apabila melihat pada tajuk, aku dapat katakan memang berkaitan dengan selama ini moto ataupun slogan yang kita ulang-ulang dekat sekolah alternatif. Yang mana di sekolah alternatif banyak kali kita cakap, kita ingatkan kepada murid-murid maupun dari guru-guru itu sendiri bahawa pendidikan adalah alat perubahan bangsa. Maksudnya pendidikan itu sebagai satu alat untuk kita gunakan untuk merubahkan, untuk boleh dikatakan untuk mencerahkan juga, dan juga untuk membawa dan untuk membawa kesan kepada seseorang individu maupun komuniti. Dan apabila kita bertanya kepada murid-murid, okey, ilmu itu sebagai alat apa? Mereka akan tahu ilmu itu alat perubahan. Perubahan apa? Diri kita, bangsa kita, komuniti kita, kampung kita. Sebab itu balik-balik diulang kalau di sekolah alternatif. Cikgu-cikgu balik mengulang untuk mengingat pada murid-murid bahawa ilmu-ilmu yang mereka dapat ini perlu menjadi perlu menjadi sebagai alat untuk mengubah mereka. Tetapi dalam proses pendidikan guru kita pun selalu mengingatkan bahawa dalam pengamalan di sekolah alternatif adalah satu proses. Proses ini boleh jadi cepat, proses ini boleh jadi lambat. Yang mana mungkin kita boleh nampak ada satu murid tu 2 tahun baru boleh memahami apa itu suku kata, sa, ya contohnya. Tapi ada murid yang laju, dalam masa beberapa hari saja atau beberapa bulan dia boleh terus faham sesuatu makna ataupun frasa tertentu. Dan untuk menjadikan perubahan tersebut perlu mengalami proses ini. Dan proses ini akan mengambil masa yang lambat ataupun yang cepat, bergantung kepada macam mana pengadaptasian oleh seseorang murid tersebut, dan juga macam mana teknik-teknik, adakah guru-guru metod yang digunakan oleh guru itu bagus ataupun tidak, dan selalu dikenakan try and error. Dan itulah apa yang kita amalkan dekat sekolah alternatif. Tak ada satu fix, tak ada satu metod ataupun cara yang fix untuk
digunakan yang tadi tu macam satu rule, satu peraturan ni kena ikut sahaja. Tidak. Guru-guru selalu berdiskusi bagaimana untuk membangunkan pendidikan ini untuk anak murid. Sebab anak-anak kita adalah anak-anak terpinggir. Mereka tidak pernah mendapat pendidikan. Mereka tidak tahu pun macam mana bentuk sekolah. Dan mereka dibesarkan dalam komuniti yang mendidik mereka. Apa yang mereka nampak dekat komuniti, apa yang mereka belajar daripada ibu bapa, daripada jiran-jiran, itulah pendidikan bagi mereka. Misalnya, kita nampak mereka cakap kuat-kuat ataupun mereka suka bergaduh berhantam. Kita tidak boleh menyalahkan budak itu. Sebab itu daripada orang kampung dan malahan mereka juga tidak pernah keluar. Jadi di situlah fungsi pendidikan dekat sekolah alternatif atau pusat pendidikan sepatutnya. Di mana itu kita kena terapkan dan itu jugalah akan menjadi alat sebagai perubahan untuk mereka. Dan pendidikan ini perlu diterangkan dan tidak boleh sehala. Maksudnya cikgu cuma cakap sesuatu, murid menerima. Murid berhak untuk menanya kepada guru kenapa benda ini berlaku. Maksudnya wujud diskusi dua hala di antara guru dan murid. Dan dari situlah mereka akan berfikirlah dengan lebih baik dan selanjutnya. Dan itulah saya faham tentang tajuk perbincangan dan macam mana tajuk perbincangan ini berkaitan dengan sekolah alternatif dan macam mana pengamalan dekat sekolah alternatif tersebut. Ya. Okey, terima kasih Wan Syakila. Kalau doktor pula, Dr. Azmin, macam mana? Apa pandangan doktor pula tentang adakah pendidikan itu mampu membuat perubahan? Sebab doktor ada dalam bidang yang formal. Mungkin doktor ada pandangan yang lain? Pertama terima kasih untuk Cahaya Society kerana mengundang saya sebagai seorang panelis. Kalau pandangan saya, mungkin secara umumnya lah kalau kita melihat pendidikan itu sendiri, bagi saya kalau pendidikan itu mungkin ada beberapa aspek lah kan, yang seperti yang dipahami oleh masyarakat. Yang pertamanya yang saya rasa satu pemahaman yang umum ialah pendidikan itu sebagai dari segi material, dari segi bagaimana perbaikan pendidikan itu boleh memperbaiki kehidupan, melepaskan seseorang itu daripada belenggu kemiskinan, jadi seseorang itu mungkin jadi boleh dari segi sosioekonominya lebih baik daripada orang tuanya misalnya, kerana ada pendidikan yang lebih baik, misalnya lebih tinggi, itu satu, dan keduanya saya satu lagi aspek pendidikan itu ialah untuk mendidik pelajar untuk berfikir secara kritis, berfikir secara rasional, dan juga yang ketiganya ialah sebagai cara untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, terutamanya dalam konteks masyarakat Malaysia kita yang penuh kerencaman kaum, kerencaman beragama, dan di sini memang sangat pentingnya aspek penerapan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dan apakah pendidikan ini boleh membawa kepada perubahan, dan itu terserah juga kepada perubahan apa yang kita mahukan. Jadi kalau kita lihat daripada aspek pertama tadi, perubahan dari segi sosioekonomi misalnya, dan apakah ini pendidikan itu mampu untuk membawa seseorang itu untuk menjadi lebih baik dari segi sosioekonomi, dari segi material, dan juga kalau dan perubahan di dalam masyarakat itu sendiri, jadi kalau kita melihat aspek kedua dan ketiga tadi, nilai-nilai kemanusiaan dan juga dengan kemampuan untuk berfikir secara rasional, berfikir secara kritis, jadi apakah ini perubahan yang kita mahukan dalam masyarakat, supaya masyarakat yang boleh berfikir secara kritis dan rasional, tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah terpedaya dengan
dengan propaganda, dengan daya-daya yang palsu misalnya. Terutama kita di zaman social media sekarang ini ya, kerana banyak digital palsu dan sebagainya, hoax ya, dan juga merubah masyarakat supaya menjadi lebih inklusif dan lebih berempati ya, dan ini satu perubahan yang bagi saya mungkin yang boleh dibawa oleh pendidikan, tapi secara umum atau secara teorinya jadi kalau secara praktikal itu mungkin ada perbezaan ya, ada jurang di situ, dan mungkin nanti kita boleh bincangkan dengan lebih mendalam lah nanti ya. Tapi bagi saya ini aspek-aspek pendidikan secara umumnya dan juga perubahan yang boleh dibawa oleh pendidikan ya, dari segi teorinya ya. Nanti kalau dari segi praktikalnya kita boleh bincangkan nantilah ya. Jadi kita lihat dalam konteks pendidikan di Malaysia itu sendiri ya, bagaimana mungkin ada jurang dari segi perubahan apa yang kita mahukan dengan hasilnya itu yang mungkin tidak menyambung. Mungkin saya untuk setakat itu saja untuk sekarang ni ya. Nanti kita boleh bincang dengan lebih mendalam lah. Okey doktor, terima kasih. Kalau tadi Dr. Azmi cakap yang perubahan itu bergantung dengan perubahan apa yang kita mahukan. Kalau Raihan pula, apa pandangan Raihan tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini? Bagi saya ini satu persoalan yang mana kita mempersoalkan fungsi utama terhadap pendidikan itu sendiri kan. Yang mana kita boleh lihat pendidikan ni bukan sahaja dapat merubah tapi juga dapat melindung suatu suku, kaum ataupun dan juga dia dapat membangun dari pelbagai sudut lah, macam apa yang Dr. Azmin tadi cakap kan, dan Wan Syakila cakap. Dia punya perubahan tu bergantung pada apa yang kaum tu perlukan ataupun suku tu perlukan atau diri sendiri tu perlukan juga kan. Saya untuk mendefinisikan pendidikan ni masih belum pandai lah orang kata kan, sebab latar belakang saya lebih pada kesenian dan kebudayaan. Sebelum ni saya buat teater jalanan, muzik jalanan, dan kemudian dalam satu tahap tu saya dah rakan-rakan mula berfikir kan untuk membantu. Tapi dalam masa yang sama apa yang sedang kami usahakan tu berkait dengan pendidikan, dan memang perlunya pendidikan tu dalam ruang lingkup perubahan lah kan. Macam tu lah. Misalnya kalau dari sudut macam sekarang ni Barakah Bless sedang mengusahakan antara Sekolah Barakah dan juga Tanam Tumbuh yang mana di kampung Tanam Tumbuh di kampung orang asli Bakar Batu. Kalau kita tengok kebanyakan orang kampung tu yang tak pergi sekolah, yang bukannya saya salahkan mereka 100% mereka tak pergi sekolah kan, tapi di sekolah sendiri tidak sesuai. Pendidikan tu juga boleh memberi canggung kan, canggung pada sebuah kaum ataupun sebuah suku tu kan. Bila pendidikan yang di sekolah sekarang ni secara formal, akademiknya, cara bentuk pembelajarannya tidak sesuai dengan boleh kita kata nature lah, dia punya cara alaminya kan. Maksudnya secara nature ni tak sesuai dengan dia punya bentuk pola fikir, pakaian, banyaklah ada bentuk yang berbeza di sekolah kan. Jadi dalam sama bila ramai yang tak pergi sekolah, tak ada pendidikan di kampung orang asli suku Seletar tu di perairan Johor Bahru, kita boleh lihat mereka sendiri tercecer dari perubahan zaman yang makin laju. Banyak kontradik kan. Tidak semestinya mereka tidak pendidikan dalam bentuk formal, tapi mereka juga punya ikhtiar hidup yang tinggi kan. Maksudnya pendidikan tu memiliki ciri-ciri yang berbeza lah kan. Yang sama juga saya melihat diri saya sendiri, mana kesan pendidikan tu juga memberi
penyuluh yang memberi kita apa melunaskan setiap buah fikir kita tu melalui pendidikan kan. Dia juga ada pendidikan juga memiliki metod-metod yang tertentu kan. Mungkin di sekolah metod pendidikan tu berbentuk konvensional kan, tapi di sekolah mungkin apa bentuk konvensional tak sesuai dengan apa sejarah orang-orang asli suku Seletar tu. Jadi saya lihat di sini pendidikan tu mampu, tapi cuma perlukan bentuk dan juga ciri yang sesuai dengan dengan seseorang ataupun sesuatu suku, kaum ataupun dan satu bentuk peradaban lah kita boleh katakan. Macam tu lah. Jadi untuk menyimpulkan persoalan ni kita perlukan hujah yang pandangan yang berbeza kan daripada perbincangan ni lah. Saya rasa itu je lah kalau daripada tajuk ni kan. Okey, itu saja Rayhan. Ya betul. Okey, terima kasih. Jadi saya di sini dapat macam-macam pandangan. Jadi saya simpulkan, mungkin kalau kita tengok pandangan masing-masing, kita boleh nampak yang kita semua ada perbezaan pandangan sama ada pendidikan itu mampu membawa perubahan. Jadi dari Dr. Azmin, macam Dr. Azmin cakap sendiri, perubahan itu perlu sesuai dengan apa yang kita mahukan. Kalau Rayhan sendiri dia cakap sesuai dengan suku-suku tertentu macam mana perubahan itu boleh dilakukan. Saya akan pergi ke soalan kedua. Saya akan kembali kepada panel kedua iaitu Wan Syakila. Sebagai seorang penggerak sekolah, apa agenda perubahan yang cuba dibawa oleh sekolah alternatif? Mungkin boleh terangkan dengan penonton-penonton. Okey. Baik. Terima kasih Suardi. Okey. Matlamat utama sekolah alternatif adalah untuk meminimalkan kadar buta huruf. Berdasarkan kajian yang kita buat, pemerhatian, analisis yang kita turun ke lapangan, ratusan ribu, puluhan ribu, ramai anak-anak yang tercicir daripada pendidikan. Untuk kita capai semua adalah tidak mampu. Jadi apa yang kita buat adalah kita mewujudkan sekolah alternatif dan itu adalah sebagai mana wujudnya sekolah alternatif, terletaknya di lokasi itu maksudnya itu mewakili ramai lagi anak-anak yang tercicir daripada pendidikan. Pertama. Kedua, jadi apabila dia masuk ke sekolah alternatif, yang fokus kita adalah memberikan pendidikan dasar. Jadi secara rasminya, secara formalnya itulah agenda perubahan kita untuk bagi mereka tahu asas membaca, menulis dan mengira. Seiring dengan masa, dan kita nampak juga macam mana keperluan di anak-anak sekolah alternatif ini, kita berkembang dengan seterusnya adalah untuk agenda perubahan yang kita nak bawa adalah kita expand, kita kembangkan anak-anak ini, kita membangunkan potensi diri mereka dengan kita menyediakan kemahiran bagi anak-anak. Antara contoh kemahiran yang diajar adalah menjahit, mencetak baju, kemudian membuat kraft tangan dan sebagainya. Dan dengan ini mereka mampu bercita-cita dengan lebih tinggi lagi. Sebab setakat kalau kita bertanya secara umum kepada mereka, apakah mereka akan jadi bila besar, dan kalau jawapan anak-anak yang biasa pergi ke sekolah, mereka akan jurutera, arkitek, doktornya. Tetapi anak-anak terpinggir ini, mereka realis, mereka tahu hakikat diri mereka dan mereka cuma akan cakap sekadar penolak gerobak, penolak apa nama tu yang alat tu macam nak bawa alat, nak bawa macam barang saja, tolong angkat barang. Kemudian nak jadi tukang cuci piring di kedai restoran, yang mana setakat itu sahaja mereka mampu bercita-cita atau berfikir. Walhal potensi diri mereka sangat banyak. Bila di sekolah alternatif, bila kita kembangkan mereka bukan setakat kemahiran
itu sahaja. Mereka juga mampu untuk melakukan lebih dari itu. Misalnya, bagaimana kita sudah ada satu batch yang sudah pun graduasi tahun 2019 yang lalu. Dan daripada 11 orang anak-anak graduasi ini, setiap orang selain daripada belajar di sekolah alternatif, mereka membangunkan potensi dengan kemahiran diri mereka. Misalnya Sabrin, sangat mahir menjahit. Walaupun dia tidak mampu keluar dari kampungnya, tetapi hasil-hasil air tangannya, hasil-hasil produknya telah sampai ke ibu kota Kuala Lumpur. Malahan ada juga pembeli antarabangsa dari luar negara. Tetapi maksudnya kita boleh cakap dokumentasi ataupun status diri mereka itu bukan satu limitasi untuk mereka. Seterusnya kita ada Jaidi, kita ada Suhaimah. Potensi dengan diri mereka. Macam mana dengan pendidikan dan telah meresap dengan agenda perubahan, mereka mampu menjadi pembantu guru. Kalau kita melihat Suhaimah mengajar rakan-rakan ataupun anak muridnya, kita tidak menyangka bahawa dia boleh pergi sehingga ke itu. Maksudnya, sesiapa pun pedagogi ambil cara mengajar, tidak. Dia memang mempunyai potensi begitu. Belum lagi anak-anak lain. Apabila kita bagi skrip, kita bagi latihan teater, mereka mampu beraksi dengan bagus di atas pentas. Dan itulah antara agenda perubahan maknanya. Maksudnya dengan kemahiran, mereka mampu untuk menawarkan sesuatu dan malahan lebih lagi dengan apa diri mereka punya. Pernah kami bertanya, salah seorang komrad saya bertanya kepada guru Parok Sulap, macam mana dengan limitasi diri, maksudnya kita kata dari segi dokumentasi lah misalnya kan, mereka tidak mampu pergi ke jauh, tetapi apa guru kita bagi tahu bahawa jangan jadikan dokumentasi diri itu sebagai satu penghalang untuk mereka. Maksudnya mereka boleh mahu menjadi apa pun mereka nak, tetapi jalan itu mereka perlu cari. Misalnya mereka mahu jadi doktor, kita ada doktor-doktor kampung, maksudnya kita ada bidan, kita ada orang-orang yang bekerja di kampung dan sebagainya. Mereka boleh jadi itu. Dan macam mana mereka nak jadi, mereka kena figure out themselves, dan mereka kena mencari. Akhirnya mereka akan pergi kepada pendidikan, mereka akan cari juga ilmu sebagainya. Dan agenda perubahan juga sekarang ini, macam mana kita di Borneo Comrade sedang giat dan aktif memberikan bantuan kepada keluarga anak-anak sekolah alternatif, baik di Semporna, Tawau maupun kita Kinabalu. Kita memberikan bantuan dari segi pek makanan, dari segi ubat-ubatan, susu bayi dan sebagainya. Tetapi untuk jangka masa panjang kita perlu melihat lagi bagaimanakah agenda ini, bagaimanakah misi ini boleh membawa kelangsungan ataupun kelestarian dan sebagainya. Jadi pada umumnya, pada akhirnya, sekolah ini sebagai satu ruang untuk anak-anak kita mendapatkan pendidikan, dan juga dan pendidikan ini juga yang kita ajarkan kepada anak-anak adalah sebagai satu alat untuk mencerahkan mereka. Ya, setakat itu sahaja. Okey, terima kasih Wan Syakila. Kalau tadi kita dapat lihat pandangan yang Wan Syakila berikan adalah berkaitan dengan agenda perubahan yang cuba dibawa oleh sekolah alternatif. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada Dr. Azmin, apa pandangan doktor tentang sistem pendidikan kita di Malaysia, dan apakah perubahan yang boleh dibawa oleh pendidikan kita, apa yang boleh dibawa oleh sistem pendidikan di negara kita? Mungkin doktor boleh bagi pandangan. Okay, pertamanya seperti saya sebutkan tadi, kerana pendidikan kita di Malaysia ini lebih tertumpu kepada keperluan material. Ya. Jadi kan seperti dekat kalau kita ada pendidikan, kemudian kalau kita melanjutkan pendidikan ke universiti misalnya, kita boleh memperbaiki hidup kita, jadi
mungkin lebih dari segi sosioekonomi lebih baik daripada orang tua kita misalnya, dan kita diberikan janji-janji seperti ini oleh kerajaan ya. Tapi dan bagaimana kita tahu ya, realitinya tidak seperti itu, kerana satu, kita tahu kita ada masalah lambakan graduan yang tidak ada pekerjaan, ataupun yang kerjanya yang tidak ketanding dengan pendidikan yang dia dapat ya. Mungkin kerja yang mungkin memerlukan SPM saja, tapi ya, dia sebagai seorang graduan universiti ya. So, jadi ada ketidakseimbangan di sini ya, ataupun mismatch. So, jadi bagi saya ini satu masalah jugalah, kerana satu, bagi saya perlu ada perbezaan sosioekonomi itu pun satu, pertamanya perlu diterapkan, dimasukkan di dalam sistem pendidikan kita ya. Kerana bagi saya kerana ada satu mungkin pandangan yang tidak begitu tepat ya, kerana melihat pendidikan secara umumnya itu sebagai satu cara untuk membebaskan daripada belenggu kemiskinan misalnya ya. Tapi bagi saya itu memang satu alat, yes, memang benar, tapi bukan satu-satunya alat ya. Jadi perlu ada usaha-usaha lain yang menggandingi pendidikan itu sendiri. Misalnya saya bagi contoh ya, kalau mana pelajar yang mungkin orang yang pertama dalam keluarga dia yang masuk ke universiti, memang sangat berbeza daripada pelajar yang mungkin dalam keluarga dia, ayah, ibu dia, abang, kakak dia semua pernah masuk universiti ya. Dan memang mereka datang dari pengalaman yang sangat berbeza ya. Ataupun pelajar datang yang daripada pendalaman berbanding dengan pelajar datang daripada bandar ya, pelajar daripada keluarga yang kurang kemampuan dengan pelajar yang datang daripada keluarga yang berkemampuan ya. Jadi banyak perbezaan, dan bukan kita, bagi saya tidak begitu tepatlah kalau kita cakap okay, kalau pelajar yang kurang kemampuan ini dari keluarga kurang kemampuan, kalau kita beri pendidikan dia terus akan berjaya. Bagi saya itu bukan satu automatik ya. Kalau saya bagi contoh lah di universiti misalnya ya, kerana saya mengajar di universiti, saya lihat kalau contoh yang paling ketara ialah daripada segi penguasaan bahasa Inggeris ya. Jadi kalau kita lihat di penguasaan bahasa Inggeris ni, kalau ada pelajar-pelajar dari bandar atau pelajar dari keluarga menengah atau menengah atas, mereka tidak ada masalah sama sekali ya. Kalau untuk bertutur dalam bahasa Inggeris ataupun membuat bacaan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, menulis dalam bahasa Inggeris ya, tidak ada masalah. Kalau dibandingkan dengan pelajar daripada pendalaman atau pelajar dari keluarga kurang kemampuan yang memang tidak menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian ya, atau tidak dibesarkan dalam lingkungan yang menggunakan bahasa Inggeris. Ya, ini satu perbezaan sosioekonomi juga ya, yang perlu diambil kira. Jadi kerana pelajar-pelajar yang datang daripada latar belakang yang yang kurang kemampuan ni, misalnya katakan contoh yang bahasa Inggeris tadi ya, jadi titik permulaan itu tidak sama bila mereka masuk ke universiti ya. Jadi perlu catch up misalnya ya, daripada dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin yang sudah menguasai bahasa Inggeris, dan juga banyak skill-skill yang lain ya, yang kalau kita lihat dalam bidang sosiologi pendidikan ya, bagaimana yang banyak telah dikaji ya oleh orang seperti Henry Giraud dan sebagainya, Paulo Freire ya, dia melihat pendidikan itu sebagai satu reproduksi kepada budaya dan pandangan hidup golongan menengah dan menengah atas ya. Jadi kalau orang yang datang daripada luar, daripada kelas sosioekonomi ini, mungkin menghadapi masalah ya untuk menyesuaikan diri. Jadi dan banyak juga kajian-kajian yang dibuat di Amerika misalnya ya,
dan melihat banyak universiti-universiti elit ya seperti Harvard, Yale, Princeton dan sebagainya yang memberi beasiswa ya kepada pelajar-pelajar yang dari keluarga-keluarga yang tidak kemampuan ataupun pelajar yang banyaknya yang minoriti ya, dari kulit hitam dan juga keturunan Hispanic misalnya ya. Tapi banyak yang mereka itu tidak berjaya menghabiskan kuliah mereka, pengajian mereka ataupun mengambil masa yang lebih lama untuk menghabiskan pengajian mereka dibandingkan dengan pelajar kulit putih yang rata-rata kulit putih yang daripada golongan menengah dan menengah atas. Ya. So, jadi di sini memang elemen sosioekonomi itu, perbezaan sosioekonomi sangat penting dan perlu diambil kira. Jadi kalau saya bercerita dari perspektif universiti misalnya ya, dan ini perlu diambil berat ya. Dan kadang hal-hal yang sangat yang mungkin diambil remeh tapi mungkin tidak dilihat seperti kadang kita pernah timbul isu mahasiswa tak cukup makan misalnya, tak cukup duit untuk makan, yang kebuluran ya, yang mungkin makan Maggi satu paket satu hari misalnya. Dan ini pun isu perbezaan sosioekonomi juga ya, dan boleh mengganggu pendidikan belajar tersebut. Dan yang keduanya, saya tertarik dengan satu poin yang dibangkitkan oleh saudari Wan Shakila tadi mengenai kita perlu tahu apa yang dimahukan oleh pelajar kita. Ya, ini kalau mana antara kita yang pernah baca buku Paulo Freire, The Pedagogy of the Oppressed, ya, dia menyebutkan pelajar itu kita perlu buatkan sebagai seorang co-creator. Ya. Jadi bukan, kalau kita lihat banyak sistem pendidikan yang tradisional, ya, yang Paulo Freire sebutkan sebagai the banking system. Ya. Jadi kita bayangkan sebagai satu wadah kosong yang kita curahkan ilmu dalam wadah kosong. Jadi pelajar itu sebagai satu wadah kosong, kita curahkan segala ilmu, so nanti dia boleh simpan ilmu tu dalam wadah ni. Itu the banking system. Bagi dia satu sistem yang tidak efektif, ya, dan melahirkan pelajar yang tidak berfikiran kritis, yang senang dipengaruhi dan sebagainya. Ya. Dan pentingnya ada pelajar yang kita mengubah sistem pedagogi itu sebagai, melihat pelajar itu sebagai co-creator, dan perlu adanya dialog, ya. Dan kita ada satu interaktif, sistem interaktif yang kita saling bertukar dan saling belajar. Dari guru dan pelajar itu saling belajar sesama sendiri, ya. Jadi bukan cuma satu hala, ya, seperti yang banyak kita lihat dalam sistem pendidikan di Malaysia ini, ya. Dan bagi saya itu memang sangat penting lah, ya. Jadi kerana kita pembelajaran ini satu yang dua hala, ya. Jadi bukan cuma kita saja yang cuba menerapkan segala nilai-nilai ilmu itu kepada pelajar, dan banyak kita pun sendiri banyak yang kita boleh belajar daripada pelajar-pelajar kita, ya, terutamanya daripada golongan-golongan yang terpinggir, misalnya orang asli dan juga orang bajau, ya, yang seperti di sekolah alternatif dan sebagainya, ya. Kerana kadang kita rasa kita ada jawapan, tapi sebenarnya jawapan kita tak betul, ya. Kalau kita nak tahu dapatkan jawapan yang sebenarnya dan solusi dia, kita perlu dapatkan daripada masyarakat di situ sendiri, dan pelajar itu sendiri. Dan yang terakhir, poin ketiga saya ialah tadi pun sama saudari Wan Shakila sebutkan mengenai pendidikan vocational, ya, dan mendidik pelajar dalam di menjahit dan sebagainya, ya. Dan bagi saya melihat, ya, di pendidikan vocational di Malaysia ni banyak kadang dipandang serong, ya, oleh masyarakat, kerana kalau bahasa Indonesia tu tak bergengsi, ya. Tak ada status dia rendah, ya. Jadi
Orang yang dekat kena, kalau tak belajar di ke universiti maknanya je hidup kita ni tak berjaya, ya. So jadi ada tekanan seperti itu. Kadang-kadang kita dengar ni kalau tak belajar betul-betul, tak belajar tinggi-tinggi nanti jadi orang gini, jadi penyapu jalan ke, tukang sapu jalan ke, jadi apa, jadi kerja-kerja kola biru ni, yang dilihat rendah, ya, oleh masyarakat. Dan bagi saya ini satu pemikiran yang kita harus ubah juga, ya, kerana pendidikan vocational dan kerja kola biru ini penting dalam masyarakat, ya, dan kita patut bangga, ya, dari orang yang membuat kerja-kerja seperti ini. Dan saya bagi contoh di Jerman, ya, saya pernah tinggal di Jerman beberapa tahun, ya, dan saya lihat tidak ada atau sangat kurang, ya, pandangan terong, pandangan rendah ke orang-orang yang memilih jalur kerjaya kola biru ni, ya. Dan mereka ni dia sudah dididik daripada sekolah, jadi mereka tu ada jalur dia daripada sekolah dan jalur vocational itu. Dan kalau mereka tidak mahu melanjutkan ataupun tidak ada rancangan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti, dan mereka boleh memilih jalur vocational ni daripada sekolah, daripada tingkatan 1 dan tingkatan 3 misalnya. Dan sekolah itu ada kerjasama dengan ikutlah kalau pelajar tu dia berminat untuk kerja di hotel, di restoran, atau bekerja dengan construction company ke, atau electrician ke dan sebagainya. Dan dia boleh sambil belajar dan sambil menjadi seorang apprentice, ya. So jadi, dan bila dia habis sekolah dia boleh terus kerja, ya. So dia sudah ada latihan dan ada sertifikasi dan sebagainya, ya. Dan tidak ada satu tabu, bukan tabu tapi ialah satu pandangan serong masyarakat yang mereka ni yang tidak berjaya dalam hidup kerana memilih jalan kerja career seperti ini, ya. Dan saya tengok banyak orang di sana pun bangga kerana mereka ada uniform mereka dan sebagainya, mereka pakai uniform tu ke mana-mana, ya, menunjukkan mereka ni seorang pakai elektrik atau pakai plumbing, ya, pipe air ke, construction ke dan sebagainya, dan mereka bangga dengan kerjaya mereka, ya. Tidak berasa seperti rendah diri dan sebagainya kerana tidak belajar di universiti. Dan kerana saya rasa berbeza dengan masyarakat kita, kalau untuk orang yang memilih kerjaya seperti ini, banyak kena dipandang rendah kerana ni tak berjaya dalam hidup kerana tak melanjutkan pendidikan dan sebagainya. Dan ini perlu diubah menurut saya. Itu saja. Okey, terima kasih doktor. Saya suka ambil poin doktor tadi yang doktor kata pendidikan itu satu alat tapi dia perlu digandingkan dengan sesuatu yang lain supaya dia boleh bawa kepada perubahan. Betul kan? Tadi doktor cakap macam tu. Jadi sekarang saya akan kepada panel yang ketiga, Raihan. Mungkin Raihan sebagai pengasas sekolah Baroka mungkin boleh ceritakan sesuatu tentangnya, sama ada dia sebuah advokasi pendidikan yang bermula dari bawah ataupun sebenarnya mungkin ada satu platform lain macam tanam tumbuh ke. Mungkin Raihan boleh cerita pasal tu. Jadi saya persilakan. Okey, terima kasih Fadi. Untuk melihat lebih jelas, Baroka Plus adalah sebuah organisasi komuniti. Kemudian dia mulakan inisiatif Sekolah Baroka dan juga Tanam Tumbuh. Perancangan untuk kedua-dua inisiatif ni sama daripada dalam satu kertas yang sama lah, dibawa dalam satu kertas yang sama. Yang mana Sekolah Baroka ni dia punya tujuannya adalah untuk membentuk budaya sekeliling, menyemai budi, kemudian selain itu setelah membentuk budaya sukarelawan dan juga untuk anak-anak yang berkeliaran di waktu malam. Kawasan pantai ini memiliki ruang yang kondusif untuk mereka belajar dan bermainan. Mereka ada alternatif lain selain daripada berkeliaran, pergi ke jalan-jalan yang gelap, kemudian
Selain itu dia ada sekolah barakah untuk mereka belajar atau bermain. Maksudnya dia adalah satu cara alternatif lah untuk menangani isu sosial di kawasan bandar. Kemudian Tanam Tumbuh pula adalah sebuah bentuk pendidikan yang kita sekarang ni dalam proses, kita baru mula rancangnya tahun lepas, tapi tahun ni setelah sekolah barakah kita nampak kan bentuk dia punya struktur untuk sekolah barakah ni bergerak tu dah nampak kan, dah nampak dia punya ciri dia punya ni lah kan, identiti dia sendiri dah nampak untuk dia bergerak. Kemudian baru kita mulakan Tanam Tumbuh, baru sangatlah baru ni, sekarang masih dalam fasa 1 di mana fasa untuk pemerhatian lah. Kita perhatikan kerana di Tanam Tumbuh ni kita fikir untuk buat satu pendidikan yang bentuk kontekstual kan, di mana anak-anak ni atau budaya di kampung tu menjadi boleh kata 70% dalam bentuk pendidikan. Maksudnya kita serap, kita fahami sosio di kawasan, di kampung tu, dari sudut bahasanya, dari sudut rutinnya, macam mana kita nak jadikannya sebagai sebuah model pendidikan lah. Boleh katakan pendidikan kontekstual lah untuk anak-anak ni. Jadi balik pada sekolah barakah tu, setelah anak ni juga bentuk pelajarannya boleh dikatakan kontekstual kan, sebab kita mengambil seperti Wan Syakila kata, kita ada juga unsur dua hala kan, antara pelajar dan juga kita tak panggil cikgu kat sini, kat sekolah ni, sebab ini bukan sekolah barakah, sekolah betul pun, kita gelarkan ni sebagai tompok budaya kan. Cuba dia ada pendaftaran adalah kelas kesenian dan kebudayaan untuk pendaftaran lesen apa semua tu kan. Jadi anak-anak ni kita akan buat survey untuk tanya apa topik yang mereka minat kan. Misalnya ada yang minat skateboard, ada minat surviving skill kan, outdoor camping, macam ada dah kelas-kelas lain yang melukis, berkebun kan. Jadi dari situ kita akan cari orang practitioner yang memang kita buka kat public kan, buka social media, kita ambil siapa yang ingin memberi sumbangan kan dalam bentuk pendidikan juga tenaga di sekolah barakah. Kita panggil sebagai contributor lah untuk sebagai pengajar di sini kan. Ya itu kelas tu pula sebenarnya hari Jumaat je lah, hari Khamis jadi kelas fardu ain lah. Kita tidak lah 100% untuk pendidikan tu bergantung pada pelajar kan. Dia ada juga ciri topik yang boleh dikatakan yang kita melihat kesesuaian yang perlu perubahan ke arah mana kan. Jadi Tanam Tumbuh pula bentuk pembelajaran dia tu memang visual sekarang ni masih dalam tahap baru fonik, huruf vokal kan, A, E, I, O, U kan. Baru tahap tu, tapi kita dalam bentuk main-main lah kan. Dalam masa sama kita membaca bahasa diorang kan. Dalam sama kita belajar apa yang dari budaya diorang, daripada budaya suku Seletar tu, kemudian kita terapkan dalam bentuk pendidikan. Contohnya macam mengeja bahasa kan, contoh Ain Akmal kan, kau nak gimana, tapi kita eja. Lepas tu lagu-lagunya pun kita cuba fahami kan, dia punya lagu-lagu rakyatnya lah. Sebab kita boleh dikatakan mereka ni masyarakat adat lah yang masih mempercayai boleh kata mitos yang tak perlu dan tak seharusnya kita memandang rendah kepada mitos-mitos ni, kerana kita juga perlu menghargai kan dari sudut perbezaan kan. Cuma macam mana kita nak bagi
budaya ataupun kehidupan mereka untuk menjadi lebih baik tu perlukan bentuk pendidikan yang lebih sesuai kan. Seterusnya untuk agenda perubahan di dalam Barakah Blast ni memang kemanusiaan dan juga berbentuk kemanusiaan dan juga berbentuk budaya. Kita cuba membentuk budaya kan. Tapi medium pendidikan itu penting kan. Maksudnya bila kita mendalami suatu budaya dan ingin meningkatkan taraf hidup ataupun pola fikir untuk lebih cemerlang, lebih baik kan, perlukan satu bentuk pendidikan kan, untuk memberi kesedaran yang mana di mana yang baik, yang buruk tu perlukan kesedaran kan daripada mereka kan. Di kampung orang asli juga untuk suku Seletar tu pendidikan yang kita juga ada kerjasama dengan UTM, mana mereka juga akan melihat sama isu pendidikan ni kan. Sebab kalau kita tengok Pilihan Johor Bahru ni memang banyak yang dah habis kan ditambak kan. Kalau kampungnya dulu tu sebelum ni muara tapi sekarang dah jadi sungai kan. Jadi ikan pun dah berubah kan, air dah berubah, jadi ikan pun yang ada dekat kawasan kampungnya tu pun berubah kan. Jadi macam mana kita nak bagikan dia masih jadi orang laut, macam orang asli suku Seletar tu, tapi dengan pendidikan itu boleh meningkatkan jadi orang asli yang bijak kan, orang asli yang orang laut yang dapat bangga dengan dirinya sendiri kan, yang mempunyai yang boleh menahan ataupun berdiri seiring dengan kemajuan. Kalau kita tengok memang kampung itu bila ditambak kan, kawasan didirikan rumah yang besar kan. Jadi dalam masa yang sama dia juga secara bentuk pemikirannya juga ditindas kan. Maksudnya mereka melihat betapa senangnya kampungnya tu berubah kan, dalam masa 2-3 tahun dah berubah, jadi ekosistemnya dah berubah kan. Jadi perlukan perhatian yang lebih lah untuk di tanam tumbuh ni kan. Sama juga di bandar, yang mana anak-anak ni terdedah dengan kata urban stress lah kan, yang boleh mengganggu pembesaran tu untuk menjadi lebih baik. Lainku. Jadi kedua-dua inisiatif ni kita masih belum berani untuk menggunakannya sebagai advokasi, kerana bagi saya advokasi tu sebuah gagasan yang bagi yang kuat kan. Bagi saya gagasan yang sebab bentuk kita punya di Barakah Blast memang berbeza, memang secara sukarela kan. Nanti untuk mendapatkan satu kerja yang macam membuat satu advokasi tu perlukan kaki orang yang lebih ramai kan untuk jadi bila sukarela ni dia punya kekuatan pun kejap naik kejap turun kan. Jadi kita perlu melihat secara realiti juga kan, kemampuan untuk kita mendirikan inisiatif atau membangunkan inisiatif macam ni kan, inisiatif untuk masyarakat ni. Seterusnya kalau dari sudut daripada masyarakat yang terpinggir macam anak orang-orang gelandangan ni juga kita pun dalam yang sama sedang lihat kan cara yang sesuai. Sekarang mungkin kita sedang merancang untuk buat satu modul perniagaan yang boleh memberi kesan kepada mereka, sebab mereka kebanyakannya tidak bekerja dan ada juga yang kerja jaga parking kan. Jadi pendapatannya tu dari sudut kuasa ni masalah kan, maksudnya tak boleh kan jaga parking di tempat yang tak boleh parking kan. Jadi kalau begitu kita fikirkan cara yang sesuai lain lah untuk mereka mendapat pendapatan kan. Mungkin
kita akan beri mereka sedikit bentuk pendedahan dan juga pendidikan dari pembelajaran untuk mereka faham persekitaran mereka ni pun boleh jana income kan. Maksudnya boleh dapatkan pendapatan. Misalnya plastik tu boleh kita semula dan jadikan satu produk kan lah. Jadi kita pun maksudnya mengenal plastik tu pun perlu juga kan untuk mereka tahu plastik ni juga memiliki nilai yang tertentu kan. Tak semestinya dia perlu bantuan jaga parking, maksudnya kerja-kerja yang kita kurang dia punya ni kan pendapatan, dia punya jumlah pendapatan tu lah. Kemudian itulah untuk Barakah Bless bentuk perubahan tu ataupun tujuan tubuhnya bagi saya tujuan tubuh ni tu dah memberi bukan kata agenda lah kan, maksudnya hala tuju sebuah gerakan tu kan. Itulah. Jadi bentuk perubahan ni lebih pada bentuk perubahan untuk masyarakat lah, masyarakat yang kita kadang tak perasan lah benda tu, atau kita perasan tapi tak tahu nak buat macam mana. Misalnya kalau macam anak-anak seleta tu kan, banyak yang tak sekolah tu ramai je yang tahu kan. Maksudnya ada je kawan-kawan ataupun cikgu-cikgu kat situ kan. Kat situ dalam kampung tu juga ada tadika kan. Cuma mereka memang tak pergi kan. Sebab mereka tak rasa pentingnya pendidikan tu dalam karangan di kegunaan pendidikan. Mereka rasa benda tu tak ada gunanya kan. Maksudnya kalau diorang belajar pun balik rumah diorang ke laut juga kan. Maksudnya di mana kepentingan pendidikan tu pun perlu diberi kesedaran lah pada masyarakat ni kan. Macam tu lah. Itu sahaja lah. Itu je Raihan. Cukup lah tu. Okey, terima kasih. Terima kasih Raihan. Sekarang kita kita buka untuk ruang persoalan. Saya nak naikkan satu pandangan. Saya tunjuk kat skrin ya. Oleh Muhammad Aziz Jamaluddin. Assalamualaikum, pada saya kita semua tahu intisari kepentingan pendidikan. Apakah pendidikan boleh membawa perubahan? Tiada yang baru, tiada yang pelik. Sampai bila-bila pun kita akan kata perkara yang sama. Mungkin ada siapa-siapa yang boleh respon tentang pandangan Abang Muhammad Aziz. Sekarang kita mungkin Dr. Azmin boleh berikan respon. Okey, waalaikumsalam saudara Razi. Saya memang melihat soalan ni macam sebagai komen ni sebagai satu yang agak pesimistik lah. Kerana satu yang berasas lah, kerana memang kita lihat kan isu-isu yang sama dari dulu sampai sekarang yang masih belum tuntas, dan kita masih membahaskan isu-isu yang sama tapi tanpa ada perubahan. Tapi bagi saya ini bukan satu alasan lah untuk kita tidak membincangkan atau membahaskan isu-isu ini kerana saya rasa isu-isu ini memang perlu sentiasa dibangkitkan, dibawa naik, dan yang pentingnya perlu ada satu gerakan daripada bawah. Saya rasa macam usaha seperti Barakah Bless dan juga sekolah alternatif dan sebagainya yang menggerakkan daripada bawah, dan juga memberi tekanan kepada kerajaan, kepada pembuat dasar misalnya, supaya mereka tu ada satu political will, satu supaya untuk membuat sesuatu yang baru. Kerana bagi kita benda di Malaysia ni kita lihat banyak pendidikan itu kita banyak di zon selesa, jadi banyak dan satu pandangan-pandangan pemikiran pandangan-pandangan pendidikan ni dalam dasar kita itu yang tidak
tidak menyeluruh, yang tidak holistik, dan juga tidak mengambil kira pandangan-pandangan lain, dan juga sangat praktikal, bagi saya itu yang cuma untuk memenuhi keperluan ekonomi, keperluan material saja, Jadi bagi saya perlu sentiasa ada, walaupun memang kita berasa pesimistik, tidak ada perubahan, tapi bagi saya kita jangan putus asa dan sentiasa membangkitkan isu ni dan memberi tekanan, mudahan perubahan itu memang tidak akan jadi dalam satu malam, jadi memang perubahan itu akan pelan-pelan lah, kita merubah sedikit demi sedikit, tapi yang penting tu perlu ada kesedaran dan juga perlu ada tekanan terutamanya daripada masyarakat, daripada bawah, kalau kita kena nak mengharapkan orang yang daripada atas untuk membuat perubahan tu memang tak adalah, kerana mereka sudah di zon selesa mereka dan mereka senang dengan status quo, jadi perlu ada usaha-usaha seperti inilah yang kita buat sekarang ini, dan lebih ada publicity kepada usaha-usaha yang dibuat oleh Borneo Comrade di Sekolah Alternatif, dan Baroka Blast dan sebagainya, supaya orang tahu, dan ini perubahan, walaupun perubahan ini dibuat dalam skala kecil, mungkin dengan orang bajau laut misalnya, orang-orang seletar, tapi yang ini satu usaha yang kita boleh kembangkan, dan ini boleh menjadi sebagai satu perubahan, usaha untuk merubah pendidikan yang kita ada, sedia ada sekarang ini. Terima kasih Doktor. Okey, ada siapa-siapa lagi yang nak respon panel kita? Raihan ke Wan Syakila? Okey, Wan Syakila. Saya nak jujur, saya boleh kata saya adalah produk pendidikan yang arus perdana. Saya tahu saya masuk sekolah, saya nak ke universiti, saya nak kerja. Itu saja. Tetapi apabila saya sebelum terlibat dengan pendidikan untuk masyarakat tertinggi di Sabah, saya terlibat dengan pendidikan untuk pelarian Rohingya. Dari situ, barulah sebenarnya apabila dah habis proses pendidikan formal, barulah saya faham sebenarnya pendidikan itu adalah perubahan. Betul, mungkin seperti kata saudara Razzie, pendidikan boleh buat perubahan, tiada yang baru, tiada yang pelik. Tidak. Saya rasa saya sendiri sudah habis belajar, dan bila saya bekerja dan terlibat dengan masyarakat, barulah saya tahu sebenarnya memang pendidikan itu boleh berubah. Maksudnya sebab saya terlibat dengan masyarakat, bila yang undang-undang akan memihak kepada mereka, entah bila sekalipun dunia akan memihak kepada mereka, sebab mereka akan selalu tertindas. Bukan maksudnya tidak ada at the bright side, tapi sebelum nampak macam mana tu juga boleh jadi lebih teruk. Mungkin boleh jadi kalau mereka tersalah guna ataupun tersalah nilai dari segi pendidikan. Dan bila saya dah habis belajar pun, antara guru dengan murid, kita sebagai murid barulah kita boleh menegur guru ataupun, sebab selama ni saya pribadi, saya terperangkap dengan menerima sahaja di lapangan, dan saya baru tahu bagaimana pendidikan itu perlu sesuai dengan lokaliti. Barulah saya tahu sebenarnya memang wujud pendidikan itu sebagai alat perubahan, dan macam mana sesebuah bangsa itu boleh terkesan dengan adanya pendidikan, terutamanya dari kalangan masyarakat terpinggir. Itu pendapat peribadi saya lah berdasarkan pengalaman kerja saya. Ya. Terima kasih. Raihan, ada nak tambah? Abang Razzie ni saja ni. Abang Razzie saja sakat ni lah. Kalau dari sudut pandangan saya lah kan, kalau kita berhenti bercakap, maksudnya kita sudah di tahap yang bagus lah kan. Malaysia ni dah
memang bagus lah. Maksudnya bukan sahaja pendidikan, banyak lagi perkara lain yang perlu dipersoalkan kan. Maksudnya macam tu lah kita kan hidup secara dinamik kan. Maksudnya akan ada satu perubahan dan dari sudut pandang yang berbeza dari macam-macam fikiran dan juga generasi kan. So dari zaman sebelum ni, tahun sebelum mungkin 10 tahun sebelum ni sudah cakap kan, tapi mungkin dalam bentuk konteks masyarakat yang berbeza kan. Tapi sekarang ni caranya pun cara kita dapatkan anak-anak tu, maksudnya dengan cara kita mendekatkan dengan soal perubahan ni pun berbeza kan. Ni memang dari dulu ada cakap benda ni kan, tapi maksudnya kesan dia tu berbeza dari sudut zaman dan juga masa lah kan. Bila kita dekat tahun 2020 ni, kita berkata mungkin soal dengan IR4 kan, perubahan untuk ke arah Industri Revolution 4 kan, maksudnya kita memberi persedaan pada dia. Tapi sebelum ni kita cakap mungkin orang-orang tua sebelum ni, orang-orang sebelum ni berkata tentang IR3 kan, Industri Revolution 3, macam tu lah. Setiap masa tu akan diperkatakan kan, maksudnya akan dipersoalkan supaya kita lebih membangun dengan sekata kan, tak ada yang tercecer kan. Terima kasih. Itu saja Raihan? Itu je lah. Okey. Okey, ini soalan dari saudari Dennis Lim. Mungkin Wan Syakilah boleh jawab. Apa? Tu. Print baju. Berapa umur murid yang sesuai untuk kita ajarkan? Kalau di sekolah alternatif, kemahiran diajar untuk cetak baju. Anak-anak yang dah habis graduasi, tiada umur yang fix, tetapi untuk diajarkan tu saya rasa 10 tahun ke atas pun okey, 12 tahun ke atas pun okey. Selagi mana mereka tahu menggunakan alat-alat dan dibimbing oleh orang yang mahir. Cahaya Society pun mahir kan cetak baju, ada produk juga. Itu je Wan Syakilah. Dia keras. Dia keras. Mungkin Wan Syakilah ada masalah ni. Ada masalah internet. Okey, saya akan ke soalan seterusnya. Ini soalan dari saudara Randy Kevin. Panjang, boleh baca sendiri. Mungkin Macam soalan exam ya. Bagaimana untuk membawa perubahan kepada mahasiswa agar tidak menerapkan diri mereka yang menuntut di ICT, IPTA agar tidak menjadikan sebagai bakal graduan semata-mata untuk menjadi bakal pekerja sahaja. Dan apa pandangan doktor kepada masyarakat kurang setuju dengan sebenarnya? Okey. Terima kasih saudara Randy. Itu memang soalan yang relevan ya. So ada dua rangkai soalan ya di situ. Satu berkenaan dengan mahasiswa bukan cuma graduan bukan dihasilkan cuma untuk bekerja semata-mata ya. Jadi seperti tengok buku Ben Sali dekat universiti bukan sebuah kilang ke apa misalnya. Jadi kita tak perlu, jangan melihat walaupun memang sekarang ni memang kita lihat di universiti tu memang seolah-olah sebuah kilang ya. Memang menghasilkan graduan-graduan yang untuk semata-mata untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Jadi sangat macam saya sebutkan tadi lah ya, untuk memenuhi keperluan material ya. Jadi sangat praktikal dari segi itu.
Ya, tapi menurut saya tidak perlu seperti itu, ya. Kerana ini yang saya sering beritahu kepada mahasiswa saya, ya. Jadi kita jangan melihat pendidikan kita di universiti ini sebagai dalam satu pandangan yang sempit, di mana pendidikan itu cuma fungsi dia cuma supaya kita boleh mendapat kerja, ya. Kerja yang sesuai dengan bidang yang kita belajar. Dan kalau kita merasa bidang yang kita nak belajar itu tidak ada potensi untuk mendapatkan kerja, dan kita tak mahu belajar dalam bidang tu, jadi kita cari bidang yang lebih praktikal misalnya. Saya rasa saya dekat kalau boleh jangan berfikir seperti itu, ya. Kerana pendidikan itu lebih daripada cuma untuk mendapatkan kerja, ya. Jadi kita melihat banyak yang kemahiran lain, ya, yang kita boleh dapat daripada pendidikan di universiti itu sendiri, ya. Atau kalau dalam istilah bahasa Inggerisnya itu soft skills, ya. Jadi soft skills itu ya termasuklah, ya, jadi kemahiran untuk bertutur dalam bahasa lain, misalnya terutamanya bahasa Inggeris, ya, yang kita tahu memang sangat penting dalam masyarakat kita, terutamanya dalam untuk mencari kerja, ya. Jadi gunakan peluang 4 tahun belajar itu untuk menguasai dan memperbaiki, ya, kemahiran kita dalam bahasa Inggeris, misalnya kemahiran untuk bertutur di halayak ramai, ya, di halayak umum, ya, public speaking skill, kemahiran menulis dengan cara yang teratur, misalnya membuat satu argument, dan juga kemahiran untuk berfikir secara kritis, secara rasional, bagaimana untuk mengembangkan satu idea, mempertahankan satu idea, argument dan sebagainya. Ini semua bagi saya banyak yang kita boleh belajar. Jadi pendidikan itu tidak semestinya untuk melatih kita untuk menjadi seorang pekerja yang baik. Jadi pendidikan itu sepatutnya mendidik kita untuk menjadi seorang manusia yang baik. Jadi ini soft skill, dan juga bagi saya, yang saya sebutkan tadi, aspek lain pendidikan itu, jadi sebagai nilai-nilai kemanusiaan misalnya. Bagi saya memang terutama di sekarang ini, macam kita tengok ada banyak polarisasi di Malaysia dari antara kaum, antara agama, ya. Dan saya penting ni ada nilai-nilai kemanusiaan yang sejagat, ya, universal value yang boleh menyambung, menjembatani, ya, perbezaan-perbezaan, ya, antara kaum, agama dan sebagainya, ya, supaya kita saling memahami. Dan ini semua perlu diterapkan, dan kalau saya sendiri dalam kapasiti saya sebagai seorang pensyarah pun, saya cuba terapkan ya, nilai-nilai ini dalam kuliah, dalam kelas saya, ya. Dan saya bagi saya ini penting, ya, terutamanya nanti kalau graduan-graduan yang akan masuk ke alam pekerjaan, ya, dan bergaul dengan berbagai jenis orang di dalam masyarakat, ya. Dan ini perlu ada untuk nilai-nilai ini supaya kita lebih memahami, ya, orang-orang yang berbeza daripada kita. Dan kemudian yang soalan yang kedua, ya, berkenaan dengan melawan pengurusan universiti dan sebagainya. Itu bagi saya memang saya sendiri, ya, memang selalu menggalakkan lah, ya, kerana bagi saya itu satu yang kita sangat kurang, ya, di Malaysia, ya. Kalau katakan nak dibandingkan dengan di negara-negara jiran, ya, di Indonesia atau di Thailand, sebenarnya kita lihat sekarang ni, ya, demo besar-besaran di Thailand, demo besar-besaran di Indonesia, ya, dan mahasiswa beribu-ribu mahasiswa mereka turun ke jalan berdemo memprotes undang-undang cipta kerja di Indonesia misalnya, dan memprotes institusi monarki dan kerajaan diktator di Thailand, ya. Dan bagi saya ini yang agak kurang, ya, dan saya mahu sangat melihat, ya, mahasiswa kita bangkit, ya, seperti mahasiswa-mahasiswa di negara-negara jiran, ya. Dan
lebih menonjolkan autonomi, dan tapi bagi saya melihat ini pun satu perubahan yang tidak boleh dibuat dengan secara mendadak, kerana kita sudah berpuluhan tahun kebebasan mahasiswa, autonomi mahasiswa di kampus itu dibungkam oleh pihak autoriti. Dan untuk membangkitkan semula ini kan perlukan masa, dan perlukan kesedaran, dan yang paling pentingnya itu ialah kampus tu perlu terbuka, terbuka untuk diskusi-diskusi seperti ini. Bagi saya ini satu usaha yang baru, usaha yang dari bawah, supaya dengan secara perlahan, sedikit demi sedikit, pelajar-pelajar yang sedar, dan sedar akan kuasa yang mereka ada, dan ini kita punya sejarah juga, di Malaysia kan tahun 60-an sampai awal 70-an kan, jadi aktivisme mahasiswa, dan bagi saya ini perlu, mahasiswa sekarang ni disedarkan, makna kita mahasiswa ni bukan satu yang tidak ada kuasa yang lemah, jadi kuasa itu perlu direbut semula. So jadi bagi saya penting, jadi kerana kalau kita tak melawan dan tidak dan selagi itu sentiasa ditekan, so jadi dan kalau yang status quo itu tidak akan berubah, kerana pihak autoriti akan sentiasa berada dalam zon selesa mereka, kerana tidak ada tekanan daripada mahasiswa. So itu saja untuk menjawab soalan saya Randy tadi. Terima kasih Dr. Azmil. Saya ada satu soalan untuk Barokah Blaze. Mungkin Raihan boleh tengok. Untuk kedua-duanya ada, maksudnya di kawasan bandar dan di kampung orang asli ni, sokongan dan dokongan, maksudnya tentangan juga ada dua. Pada mulanya kalau kita tengok di sekolah Barokah lah kan, pada mulanya ada pandangan-pandangan yang mempertikaikan tentang kita punya sertifikat, maksudnya kelayakan untuk kita mengajar anak-anak ni kan. Tapi mereka kurang jelas agaknya kan, macam mana kita punya bentuk pembelajaran tu bukan mesti sekolah-sekolah biasa kan, maksudnya kita bukannya fokus pada akademik kan, maksudnya kurang jelas lah masyarakat pada masa awal-awal pembukaan tu, dia kurang jelas lah kan, maksudnya ada sikit tentangan lah, anak-anak makin kekurangan, mak bapak tak bagi pergi, tak tahulah ajar apa kat atas tu kan, dah ada sedikit curiga lah kan. Biasalah anak dia bila melibatkan anak-anak, ibu bapa pasti akan ada sensitif kan. Jadi perkara itu tak ada, tapi dalam kelamaan bila mereka semakin jelas kan, kita pun ada berhubung sama dengan ibu bapa. Jadi perkara itu makin lama makin alhamdulillah lah diberi sokongan. Kadang juga ibu bapa yang bagi kita sebab kalau malam kita ada sediakan makan untuk anak-anak ni kan, jadi kadang juga ibu bapa yang bagi, ada tengok macam tu lah, bentuk sokongan tu bermacam lah kan, macam tu lah. Kalau di kampung orang asli Bakar Batu pula, pada mulanya saya kenal memang dah lama di kampung tu 2016, tak dah lama kan, tapi 2016 macam tu lah kan. Jadi kita pergi pun maksudnya buat program, bukannya buat kelas kan, tapi bila mula hari tu berapa sebulannya lepas kan, mula kan dalam tumbuh kan, hampir setiap minggu 3 hari sekali saya akan ke sana kan, untuk pagi saya akan ke sana. Jadi mereka mula skeptik kan, kenapa budak ni hari-hari ada kat sini, apa dia-adik ni. Jadi bila berharian, mula-mula tu aja juga mak bapak yang tak pagi kan, sebab tak jelas lah kita punya komunikasi dengan ibu bapa tu, perlu ambil masa kan. Maksudnya mungkin sekarang kita cakap kita nak ajar
kita nak ajar, kita nak ini, apa semua kan. Tapi mereka belum nampak kan, apa betul ke budak ni. Jadi bila kita dah lakukan kan, alhamdulillah sekarang ni rambut saya pun diorang yang potongkan. Jadi penerimaan tu alhamdulillah dipandang elok lah kan. Yang penting bagaimana kita dapat, maksudnya kita mendekati diorang tu dengan cara macam mana kan. Supaya tidak jadi skeptik, renggang kan. Kita biar disenangi lah kan keberadaan tu. Kita cuba cari jalan untuk disenangi. Walaupun saya sedar memang pendidikan ni akan ada satu tahap yang akan tidak lamanya pendidikan itu memberi kesan tanpa ada tekanan lah. Maksudnya kita belajar mesti ada stres kan. Bila stres tu yang buatkan kita pola fikir kita ni berubah, kita dapat kan, maksudnya mesti ada satu proses macam tu kan, ada satu tekanan. Bila tekanan-tekanan ni yang berlaku, kita perlu beri maklumat awal lah, maksudnya biar mereka bersedia kan dengan tekanan bentuk kan yang akan berubah. Bukan saja kualiti hidup mereka, tapi dalam masa sama merubah cara pandang untuk membantu masyarakat lain juga dalam masa yang sama. Okey. Okey, terima kasih Raihan. Ya. Mungkin nanti ni. Okey, ini soalan terakhir untuk Wan Syakila daripada RIN SD. Apakah Malaysia bersedia untuk mengiktiraf kefungsian pendidikan alternatif, lebih-lebih lagi digerakkan oleh NGO? Dan adakah semangat pendidikan untuk semua bakal disambut oleh masyarakat atas alasan bahawa pendidikan itu mampu membuat perubahan? Mungkin Wan Syakila boleh jawab. Hello, maaf line tak elok. Jadi boleh teruskan jawab atau macam mana? Hello Wan Syakila. Aku tak dengar kau cakap apa tadi. Oh, soalan naik tak kat skrin? Oh, tak apa, kita ni dulu, kita tunda dulu soalan. Mungkin sebab ada masalah lain. Jadi mungkin nanti Wan Syakila akan jawab lah kepada saudara RIN SD. Sekejap. Jadi mungkin saya rasa sekejap Wan Syakila je cuba connect device lain. Hello Wan Syakila. Hello, dengar tak? Boleh dengar, boleh. Dengar tak? Dengar. Dengar tak sekarang suara? Dengar suara. Maaf, apa soalan kau tadi? Aku tak dengar. Ni soalan kepada Wan Syakila. Apakah Malaysia bersedia untuk mengiktiraf kefungsian pendidikan alternatif, lebih-lebih lagi digerakkan oleh NGO? Dan adakah semangat pendidikan untuk semua bakal disambut oleh masyarakat atas alasan bahawa pendidikan itu mampu membuat perubahan? Jelas ke Wan Syakila? Okay. Nanti bagi tahu kalau line tak okey nanti. Okey. Maaf sangat. Okey, pertama, adakah Malaysia bersedia untuk mengiktiraf kefungsian? Okey.
lebih-lebih lagi untuk kalau melihat kepada kalau melihat kepada pengamalan ataupun praktis, aku belum Malaysia maksudkan kalau dari maksud RIN adalah kerajaan, tidak lagi, lebih-lebih lagi macam mana pendidikan dalam komuniti. Jika di Semenanjung ataupun macam mana mereka menerima pendidikan untuk pelarian, mereka wujudkan satu sistem untuk pendaftaran, dan mereka datang untuk memasuki silibus dan keadaan keselamatan sekolah dan sebagainya. Tetapi jika dimaksudkan pendidikan alternatif Abah ataupun maksudnya mana-mana sekolah dari segi pendidikan, maksudnya dari segi kerajaan, penerimaan dari segi kerajaan untuk mereka menerima. Buktinya adalah tiada borang khusus daripada mereka dan macam mana untuk pemantauan secara langsung kepada lapangan dan bagaimana keadaan-keadaan NGO ini, apakah silibus yang patut digunakan, kemudian bagaimana apakah latar belakang guru, siapakah murid-muridnya. Perkara ini perlu dibawa perbincangan secara lebih meluas. Tetapi jika sesama NGO, pendidikan alternatif itu memang kita semua muncul, kita semua mengakui benda itu ada. Dan malahan Borneo Comrade juga sering bertemu dengan pendidikan alternatif yang lain, dan kita memang dari segi pihak NGO sendiri kita memang serius untuk memfokuskan untuk membangunkan pendidikan alternatif ini, khususnya untuk anak-anak yang terpinggir, untuk anak-anak yang tidak dapat bangunkan model yang masuk dengan budaya, bagaimanakah model yang boleh sebab mereka bukanlah kanak-kanak yang memang umur 7 tahun sudah pandai membaca. Kita juga kena cater bagaimana remaja belasan tahun yang baru bermula untuk kenal ABC dan sebagainya. Bagaimanakah pendidikan yang sesuai yang masuk dengan lokaliti dan tidak bersifat berpusat macam mana pendidikan sekarang diamalkan. Begitu dari sudut soalan pertama, sudut ketersediaan Malaysia itu secara umumnya lah, secara berumum dengan kerajaan, dengan KPM, dengan Jabatan Kerajaan Daerah untuk menguruskan pendaftaran sekolah alternatif. Pengalaman lepas untuk menguruskan pendaftaran sekolah Rohingya. Itu pertama. Soalan kedua tentang bagaimana adakah masyarakat boleh menerima. Aku melihat sebelum ini slogan pendidikan untuk semua memang kita gunakan di peringkat antarabangsa. Tetapi bagaimana mantan Menteri Pendidikan Malaysia Mazli Malik yang lepas dia menggunakan kemudian aku nampak barulah ketika itu orang mula cakna dengan slogan ini. Tetapi walaupun sebagai yang berada di lapangan kita tahu masih lagi wujud keciciran anak-anak walaupun dia kata pendidikan untuk semua. Kita di sekolah alternatif terus untuk beritakan kenapa pendidikan untuk semua ini mesti diterima dan bagaimana kita baik pun di society ataupun sesiapa sahaja yang membawa agenda ini bersifat menceritakan kepada masyarakat untuk terus advokasi dan mendidik bahawa tiada kanak yang sepatutnya bukannya ditagih-tagih oleh mereka. Sebab itulah maksudnya macam itulah juga untuk selalu menceritakan keadaan anak-anak terpinggir ini macam mana hidup mereka tanpa pendidikan, sebab apa bezanya dengan kanak-kanak yang lain dan sebagainya.
Jadi agenda ini tidak akan bersifat kecuali ataupun survey ini bersifat eksklusif kepada sesiapa, tapi macam mana kita sendiri menunjukkan pendidikan alternatif ini yang mampu mencapai kepada matlamat pendidikan untuk semua tersebut. Ya, itu saja. Okey, terima kasih Wan Syakila. Jadi saya rasa mungkin untuk ruang persoalan kita tutup dan persoalan-persoalan yang tidak dijawab ini akan kita berikan kepada panel kita nanti dan akan dijawab. Dan mungkin kita simpulkan secara ringkas lah. Saya mulakan dengan Dr. Azmi lah untuk simpulkan secara ringkas tentang perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua yang menghadiri webinar hari ini dan terima kasih untuk soalan-soalan yang tadilah yang kita boleh sentiasa mengembangkan lagi budaya wacana ini dan menimbulkan kesedaran dalam masyarakat isu-isu yang mungkin yang agak terpinggir atau mungkin tidak disedar oleh masyarakat. Untuk simpulan yang ringkas sahaja mungkin saya boleh simpulkan dengan 3 perkara. Perkara pertama ialah bagi saya yang paling asas lah kita perlu melihat pendidikan itu sebagai satu hak asasi manusia. Jadi bagi saya ini satu pemikiran asas yang perlu diterapkan di dalam masyarakat di dalam satu negara, misalnya negara kita di Malaysia. Jadi pendidikan itu bukan cuma eksklusif misalnya untuk warga negara. Jadi pendidikan untuk semua. Seperti saudari Wan Syakila sebutkan. Jadi kerana pendidikan itu satu hak asasi. Sama seperti kesihatan, sama seperti rumah, tempat tinggal. Dan pendidikan itu satu hak asasi manusia. Dan kalau kita bertolak daripada premis pendidikan itu hak asasi manusia dan mungkin banyak masalah-masalah yang isu-isu yang kita hadapi sekarang ini mungkin boleh diselesaikan kerana kita tidak melihat pendidikan itu sebagai satu hak untuk semua, tak kira lah kita orang Malaysia ke atau bukan orang Malaysia ke, stateless ke atau pelarian ke dan sebagainya. Jadi semua orang mempunyai hak yang sama di dalam pendidikan untuk mendapatkan pendidikan. Kerana pendidikan itu bukan cuma untuk kita mendapatkan kerja dan sebagainya. Pendidikan itu untuk mendidik kita supaya jadi manusia yang baik, manusia yang berguna untuk di masa depan. Jadi bagi saya itu sangat penting. Jadi itu yang pertama, pendidikan sebagai satu hak asasi manusia. Dan keduanya karakter pendidikan itu sendiri. Bagi saya macam saya melihat pendidikan di Malaysia ini sangat agak sempit dan kerana kita ada aliran-aliran macam kita tahu di sekolah kita ada aliran sains, aliran macam-macam lah dan bagi saya melihat pendidikan itu bukan kerana itu kan datangnya daripada pemikiran yang pendidikan ini sebagai satu yang membuatkan kita membolehkan kita mendapat sesuatu pekerjaan tapi kalau kita melihat sebagai pendidikan ini sebagai satu untuk yang mendidik kita sebagai manusia yang baik, manusia yang berguna, manusia yang beretika dan sebagainya, kita perlukan pendidikan yang menyeluruh, yang holistik. Maksudnya di sini ialah keluar daripada aliran-aliran sempit ini. Jadi pelajar-pelajar kita didedahkan dengan bidang-bidang yang berbeza. Jadi boleh saja nak belajar sains, belajar dan sebagainya, tapi juga didedahkan kepada sastra, didedahkan kepada antropologi, sosiologi, sains politik dan sebagainya bidang subjek-subjek kemanusiaan so jadi pendidikan yang didapat oleh pelajar ini lebih holistik dan lebih menyeluruh supaya mereka boleh berfikir di luar daripada bidang yang mereka tumpukan itu so jadi seorang yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Dan yang poin yang ketiga, yang terakhir ialah bagi saya pendidikan ini penting untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan itu tadi
terutamanya daripada peringkat rendah, ya. Masih macam kita ada ya pepatah Melayu, melentur buluh biarlah daya rebungnya, ya. Dan bagi saya ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sejagat, nilai-nilai yang inklusif, yang boleh memupuk sifat empati, ya, kepada orang-orang yang berbeza daripada kita, ya. Dan ini perlu menjadi satu aspek utama di dalam pendidikan kita, ya. Dan bagi saya lihat ini sangat kurang, ya, di dalam pendidikan kita sekarang ini, ya. Dan bagi saya ini satu yang perlu, ya, terutamanya dari peringkat yang paling dasar, ya. Jadi kerana sebabnya kita hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang dan penuh kerencaman, ya. Jadi bagi saya sangat penting, ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sejagat ini yang inklusif ini diterapkan dan dipupuk, ya, daripada peringkat dasar lagi, ya. So itu saja ringkasan saya untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, kalau saya Raihan pula, apa yang boleh disimpulkan? Okey. Kalau dari pandangan saya lah, dari apa yang saya lihat dari perbincangan ni, dari Dr. Azmin tu dari sudut sudut pendidikan yang formal kan, di Wan Syakira pula di lapangan, mana maksudnya bila disusun atau dirumuskan, saya melihat pendidikan ni luas kan, bukan maksud perubahan yang diberikan tu bukan cakap macam tu lah tadi kan, secara holistik kan, secara menyeluruh kan. Pendidikan ni luas dan juga adalah dia betul hak asasi untuk manusia kan. Dan saya juga melihat pendidikan ni juga boleh melindung kan, melindung diri sendiri. Maksud kita lindung diri kita boleh membezakan baik dan buruk kan, hitam dan putih kan. Maksudnya kita tahu pesan-pesan dan juga melindung dia dari kalau saya lihat dari sudut penindasan yang kita tak sedar kan, kepada sedang melindas antara diri kita ataupun orang lain kan. Maksudnya kita boleh dengan pendidikan juga kita dapat perlindungan kan. Kita tahu macam mana kita nak ikhtiar hidup kan, untuk kita teruskan kehidupan ni dengan lebih baik kan. Itu perubahan tu bukan setakat pada diri sahaja kan, tapi bila kita melihat pendidikan ni juga boleh memberi kesan kepada orang lain kan. Sebenarnya pendidikan ni juga merupakan sebuah, boleh dikatakan panduan lah kan, panduan untuk kita melihat proses pesan sebelum dan selepas kita mendapatkan pendidikan dalam bentuk segala macam yang kita mengikut kesesuaian diri kita kan. Jadi panduan ni dia ada yang mungkin bergantungan pada cikgu, itu mungkin ada dua hala lah kan. Kan ni tak semestinya cikgu saja yang betul dan cikgu saja yang benar kan. Maksudnya anak murid dia boleh berdiskusi dengan cikgunya kan. Dan juga cikgu juga perlu belajar lebih banyak daripada anak muridnya kan, personalitinya. Maksudnya pendidikan tu dia bukannya satu bentuk pembelajaran satu hala sajalah kan yang boleh memberi kesan. Sebab sekarang ni kita lihat bentuk pendidikan tu mungkin ada di setengah tempat sudah dah bagus kan. Maksudnya dah dapat memberi kesan dia bukan sahaja pada diri dia dan juga negara kan. Maksudnya dari sudut ekonomi, dari sudut budaya, etika hidup. Maksudnya memberi kesan tu bukan dari sudut tu je. Tapi mungkin di Malaysia sendiri kita boleh lihat perlukan lebih banyak lagi kan, maksudnya bentuk-bentuk pendidikan yang boleh disesuaikan dengan seseorang ataupun masyarakat tu untuk
dia bukan saja mengenal dirinya saja, potensi diri, tapi bahkan dia boleh membangunkan masyarakat sekeliling kan. Maksudnya itulah dikatakan sebagai ilmu kan. Maksudnya pohon tu perlu berbuah kan untuk beri kebaikan pada orang lain, dan begitu juga benih-benihnya akan terus bercambah. Itu pendidikan tu perlu jika pendidikan tu betul-betul memberi kesan dia akan memberi kesan pada individu, tapi kepada masyarakat sekitarnya juga kan. Jadi saya berharap juga untuk dan untuk membangunkan sebuah sistem pendidikan ni tak semestinya dalam bentuk buku, dalam bentuk ni kan. So persekitaran tu juga dapat merubah kan, berbentuk pendidikan dari sudut pemerhatian dan juga rutin juga boleh memberi kita pembentukan yang baik. Maksudnya berharap kan untuk masyarakat sekeliling ataupun masyarakat sesuatu tempat, hadirin-hadirin yang mendengar ni juga kan boleh bersama memperinci kan permasalahan kan, dan menggunakan bidang yang ada dalam diri masing-masing tu untuk membangun sama masyarakat sekitar. Jadi biar ilmu yang kita miliki tu terus berbuah dan benihnya subur di mana-mana tempat kan. Jadi kerana kita mengharapkan misalnya kita mempersoalkan kan negara, kita mempersoalkan kuasa, kita mempersoalkan orang lain, tapi dalam yang sama kita juga perlu mempersoalkan diri kita, apakah tangan ni telah menanam kebaikan untuk orang lain kan, ataupun kita hanya menanam untuk diri kita saja. Okeylah. Okey, terima kasih Raihan. Okey, Wan Syakila, apa yang boleh disimpulkan? Pertama, terima kasih kerana menganjurkan webinar ini. Maaf sebab teruk. Dan apa yang memberi perspektif sendiri, baik dari segi Dr. Azmil lebih banyak formal, dan Raihan dari kita katakan, dan juga orang asli di Sabah. Jadi masing-masing kita percaya bahawa ini baik untuk sesiapa pun, dan ini baik untuk menjadikan seorang itu menjadikan seorang yang baik, menjadikan seorang itu lebih kecil, jadikan seseorang itu mampu kesan pada diri dia sendiri ataupun kita di sekolah alternatif akan berdiri untuk anak-anak terpinggir, untuk memberikan kepada mereka, dan juga kita bersama saja kebaikan anak-anak terpinggir ini. Jadi selain daripada itu perlu juga diingat daripada kita memberi pendidikan, kita jangan lupa untuk menuntut juga dengan pemerintah bahawa ini adalah tanggungjawab mereka untuk menyediakan hak asasi ini kepada yang berada dalam sepadan negara kita. Tidak kira lah dia ada dokumen ataupun tidak, dia pelarian, dia sesiapa sahaja, selagi dia berada dekat dalam sepadan negara kita, maka aku percaya bahawa pendidikan itu tanggungjawab pemerintah untuk memberikan, untuk dipenuhi kepada anak-anak ini. Jadi itu sahaja, memang pendidikan sebagai bangsa dan kita boleh menunjukkan. Terima kasih. Terima kasih Wan Syakila, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua panel kerana sudi untuk bertandang ke sini ya. Dan mungkin nanti ada panel lain boleh tengok soalan. Boleh tengok soalan dan jawablah di page Cahaya Society. Ya. Okey, terima kasih ya. Okay, terima kasih semua. Bye. Ya, bye. Terima kasih Cahaya Society. Ya. Terima kasih. Bye. Gila. Ya, terima kasih semua. Okay. Bye.
Okay, jaga diri.